tadabbur Al-Quran. Khususnya di dalam surah Al-Ma'idah ayat 27 hingga 31. Kita ada mushaf Al-Quran ataupun Android di handphone kita, muka surat 112 surah Al-Ma'idah juzuk 6 ayat 27 hingga 31. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata baydina wahdina subulas salam. Wajannibna al-fawahisha ma dhara minha wa ma batan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah summa alhamdulillah. Bersama-sama kita banyakkan syukur dan puji pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semata-mata limpah kurnia daripada Allah. Inayah daripada Allah, masih lagi sayang pada kita. Bagi kita nikmat, bagi kita kesihatan. Di luar sana ada hamba diuji dengan kemalangan mungkin, dengan kansernya, dengan stroke-nya. Allah Ta'ala masih lagi bagi kita kehidupan. Di luar sana ada hamba diuji dengan kematian. Mudah-mudahan dengan usia yang berbaki, baki-baki umur kita, dapat kita manfaatkan sebaik mungkin setiap detik saat di dalam mencari redha Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintah kita supaya berlari kepada redha Allah. Fafirru ilallah. Wahai Muhammad, wahai hamba, fafirru ilallah. Larilah kamu kepada redha Allah Subhanahu wa taala, kepada pengampunan Allah. Inni lakum minhu nazirum mubin. Satu, lari daripada maksiat, lari daripada murka Allah kepada redha Allah SWT. Mudah-mudahan kita sebagai hamba sentiasa di dalam perlindungan, di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Muslimin rahimakumullah, pada malam ini saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan untuk kita berkongsi ilmu di dalam tadabbur Al-Quran. Khususnya di dalam surah Al-Ma'idah ayat 27 hingga 31. Kita ada mushaf Al-Quran ataupun Android di handphone kita, muka surat 112 surah Al-Ma'idah juzuk 6 ayat 27 hingga 31. Sebelum kita tengok terjemahan, sama-sama kita mendengar membaca ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Saya ulangi, surah Al-Ma'idah ayat 27 hingga 31. Kita sama-sama baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين
فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Ma'idah ayat 27 hingga 31. Muslimin rahimakumullah, ayat yang kita baca, yang kita dengar sebentar tadi berkisah kepada kisah yang masyhur. Seringkali kita dengar kisah dua orang anak laki-laki Nabi Allah Adam AS. Walaupun kita dengar, marilah kita dengar lagi dan lagi kenapa ibrah di sebalik kisah ini terlalu besar. Allah Ta'ala ulangi beberapa ayat Al-Quran menarik perhatian kita sebagai hamba. Di dalam surah Al-Mursalat 10 kali ayat yang sama diulangi oleh Allah. Surah Al-Mursalat ada 50 ayat. Surah Al-Mursalat ada 50 ayat. 10 ayat diulangi ayat yang sama oleh Allah bermula ayat 15 hingga ayat 49. Kenapa? Betapa besarnya dosa bohong di sisi Allah. Wailun yauma idzil lil mukazzibin, kecelakaan, kebinasaan yang besar pada hari kiamat kepada orang yang dustakan kebenaran. Wailun yauma idzil lil mukazzibin. 10 ayat yang sama diulangi oleh Allah. Justru kata ulama, kita baca lagi dan lagi sebenarnya untuk lebih meyakinkan kita tentang amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya dalam cerita yang masyhur kisah dua orang anak laki-laki Nabi Allah Adam AS. Mungkin sesuatu yang kita boleh ambil untuk kita berkongsi bersama. Ayat 27, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, watlu alaihim naba abnai adama bil haqq. Wahai Muhammad, dan bacalah, watlu dan ceritalah, alaihim ke atas mereka. Khususnya Yahudi, Nasrani, disebut juga ahli-ahli kitab yang sering tanya Nabi SAW peristiwa kisah yang sebelum. Kisah Ashabul Kahfi, kisah Ashabul Ukhdud, yang mana baginda tidak sempat bersama mereka sebelum. Demikian juga, wahai Muhammad, bacalah, bab mereka tanya kamu. Kamu sebagai Rasul dan Nabi yang diutuskan, bila mana kamu bentang pada mereka, berlaga ataupun sesuai dengan kehendak mereka, apa yang ada kitab Taurat mereka sebelum dan kitab Injil, mereka akan beriman dengan kamu. Watlu alaihim, bacalah wahai Muhammad, alaihim ke atas mereka, umat kamu, naba abnai adama, naba'a, kisah cerita. Di dalam surah An-Naba, juzuk 30, amma yatasa'alun, amma yatasa'alun anin naba'i al-azim. Mereka bertanya-tanyaan. Amma yatasa'alun, daripada apakah mereka bertanya-tanyaan. Anin naba'i al-azim, daripada berita, cerita, kisah yang besar tentang hari kiamat. Watlu alaihim naba abnai adama, wahai Muhammad, ceritalah kisah ke atas mereka umat kamu, naba'a, cerita, kisah, baca ke atas mereka kisah ibnai Adama, dua orang anak laki-laki Adama, Nabi Allah Adam bil haq. Cerita ni bukan cerita dongeng yang direka-reka, tidak, bil haq, dengan kebenaran. Datang daripada Allah. Al-haqqu min rabbik. Di dalam surah Al-Baqarah awal-awal kita baca. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Janganlah kamu di dalam keraguan. Hak daripada Allah. Izqarraba, ingatlah tak kala mana dua orang anak laki-laki Nabi Allah Adam AS yang selalu kita dengar, Qabil, abang, Habil, adik. Kenapa izqarraba kurbanan, sekali mereka melakukan kurbanan, pengorbanan. Pengorbanan demi untuk hampirkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Timbul persoalan, kenapakah mereka berdua melakukan korban? Kenapa? Sebenarnya di sebalik cerita ini, ayat ini ada satu kisah yang lain. Ringkasannya, sekali Qabil yang sulung
Satu hari jumpa dengan ayahandanya Nabi Allah Adam AS. Ayahanda, saya nak cakap sesuatu pada ayahanda. Kamu nak apa wahai Qabil anda? Saya rasa saya ni berkeinginan untuk berkahwin. Mu nak kahwin dengan siapa? Jawab Qabil, si abang, wahai ayahanda, dengan siapa lagi? Dengan kembar saya lah. Iklimah, satu riwayat. Cantik, putih. Jawab Nabi Allah Adam AS, wahai anda Qabil, syariat daripada Allah kepada ayahanda, mana-mana anak-anak ayahanda nak kahwin, kena kahwin dengan kembar pasangan adik-beradik tu. Kamu tak dikahwin dengan kembar kamu. Kamu nak kahwin dengan kembar adik kamu. Harus kita ingat, Nabi Allah Adam AS, datuk kita yang pertama. Abul Bashar, manusia yang pertama. Kedua, Hawa AS, nenek kita yang pertama. Di dalam kitab menyebut, Hawa AS, 40 kelahiran pertama adalah kembar. Saya ulangi, Hawa AS, 40 kelahiran pertama adalah kembar. Justru kelahiran Qabil bersama kembarnya adalah Iklimah, apa yang tercatat dalam kitab. Kedua, Habil, kembarnya adalah Labudah. Demikianlah laki perempuan sampailah 40 kelahiran. Bila mana Qabil panjatkan hajat dia kepada Nabi Allah Adam, nak kahwin dengan pasangannya kembarnya Iklimah. Jawab Nabi Allah Adam, wahai anda Qabil, tak boleh. Syariat ayahanda daripada Allah, syariat Allah Ta'ala pada ayahanda ialah kahwin dengan kembar adik kamu. Silang. Dua tuduhan daripada Qabil kepada Nabi Allah Adam AS. Satu, ayahanda syariat ni, ayahanda yang reka-reka, bukan daripada Allah pun. Kedua, ayahanda lebih kasihi adinda Habil daripada saya abang. Ayahanda lebih kasihi adik daripada saya abang. Jawab Nabi Allah Adam, wahai anda Qabil, syariat ni daripada Allah. Jika kamu nak juga, buat korban. Jika diterima fahuwa ahqu bil fadli, maka dia lebih layak untuk apa yang dia pilihkan. Mulalah di sini kata ulama, iz qarraba qurbanan, dua-dua anak laki-laki Nabi Allah Adam, Qabil dan Habil melakukan pengorbanan. Qabil selalu kita dengar sebagai petani, letak sayur yang layu pada satu tempat. Adapun Habil seorang penternak, letak kibah yang besar, yang baik, satu tempat di malam hari. Iz qarraba qurbanan, apa yang berlaku wahai Muhammad? Fatuqbila min ahadihima, maka diterima daripada salah seorang mereka. Pengorbanan Habil adik diterima, walam yutaqabbal minan akhar, dan tidak diterima daripada yang lain. Pengorbanan Qabil tidak diterima. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, timbul persoalan, bagaimana pengorbanan diterima? Selalu kita dengar diterima. Bagaimana pengorbanan Qabil diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana pengorbanan Qabil tertolak? Kata ulama, setiap pengorbanan nabi-nabi yang datang atas muka bumi, di dalam membenarkan mereka adalah rasul dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala, waktu yang sama umat kaum yang ingkar, durhaka. Bahkan Allah Ta'ala cerita juga di dalam Al-Quran tentang korban yang didatangkan oleh Nabi-Nabi dan Rasul. Dakwa umat mereka antaranya ialah, wahai Rasul-Rasul Nabi-Nabi, kami tidak akan beriman dengan kamu melainkan kamu datangkan pengorbanan yang dimakan oleh api. Perkataan korban dimakan oleh api. Walhal mereka telah bunuh Nabi dan Rasul. Justru kata ulama di sini, kisah Qabil dan Habil, di dalam tafsir Jalil menyebut api warna putih datang daripada langit memakan korban Habil. Adakah di dalam Al-Quran ayat perkataan yang mana menyebut korban dimakan oleh api?
Kita baca Al-Quran bermula daripada Al-Fatihah sampai An-Nas. Ada mana-mana ayat Al-Quran menyebut korban dimakan oleh api? Ada. Kita buka muka surat 74. Surah Ali Imran ayat 183. Baris yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Qul qad ja'akum rusulun min qabli wa bil bayyinat wa bima qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Perkataan ayat biqurbanin ta'kuluhna, dengan korban dimakan oleh api. Siapa nabi-nabi dahulu pernah buat korban dan korban mereka diterima, api makan korban mereka. Justru kata ulama kaitan dengan kisah Qabil dan Habil, fatuqbila min ahadihima, diterima daripada pengorbanan salah seorang mereka Habil, ialah api warna putih daripada langit telah menelannya, telah memakannya. Isyarat kepada Surah Ali Imran ayat 183, biqurbanin ta'kuluhun nar, muka surat 74, baris yang keempat. Walam yutaqabbal minal akhar, wahai Muhammad, tidak terima daripada yang lain oleh Qabil. Qala, berkata Qabil, esok harinya didapati ada lagi sayur yang layu di tempat tersebut, sedangkan kibah telah hilang. Qala, berkata Qabil, la aqtulannaka, wahai adikku, pasti aku akan bunuh kamu pun. Sebahagian ulama menyatakan tidak sepatutnya perkataan bunuh keluar daripada mulut abang. Sepatutnya yang keluar bila mana adik pengorbanannya diterima, wahai adik, syabas, tahniah, kenapa korban kamu Allah Ta'ala terima. Dan habis si abang sepatutnya dia muhasabah, kenapa kau korban aku Allah Ta'ala tak terima. Tapi sebaliknya berlaku, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, berkata Qabil, qala la aqtulannaka, wahai adik, pasti akan bunuh kamu pun. Apa jawab adik? Qala, wahai Muhammad, Habil berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah Ta'ala hanya menerima daripada pengorbanan amalan orang-orang yang bertakwa. Ayat ini sebahagian ulama menyatakan amat ditakuti oleh sahabat-sahabat dan tabi'in. Kita juga perlu takut. Kenapa setiap amalan kita, perbuatan kita berasaskan takwa? Barulah ada penerimaan. Ibadat kita berasaskan keikhlasan, barulah ada makbuliat di sisi Allah. Makbul, Allah Ta'ala terima keikhlasan hamba. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita dah, aku janji dengan Allah, sesungguhnya solat aku, nusuki ibadat aku, hidup aku mati semata-mata kerana Allah. Kemudian tuan-tuan rahimakumullah, Habil sambung lagi ayat 28. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani, wahai abang, jikalah abang hulurkan tangan abang, yadaka, litaqtul, untuk bunuh saya. Wahai abang, ma'ana bibasitin ya dia ilaika liaqtula, tidaklah sekali-kali aku, wahai abang, hulurkan tanganku untuk bunuh kamu pun. Kenapa? Inni akhafullah rabbal alamin, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Abang nak bunuh, itu hak abang, tapi saya sekali-kali, wahai abang, tidak akan hulurkan tangan saya untuk bunuh abang. Ingat saya satu hadis daripada Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi. Sekali Nabi SAW bersabda, "Iza tawajahal muslimaini bisayfayhima." Bila mana tawajah, bersemuka berdepan, al-muslimani, dua orang Islam, bisayfayhima, hunuskan pedang mereka, fal qatil wal maqtul finnar, pembunuh dan yang dibunuh duanya dalam neraka. Qalu, sahabat tanya, ya Rasulullah, wa zalikal qatil, kami tahu pembunuh sebab dia bunuh. Fama balul maktul, apa kegerangan yang dibunuh? Qala Nabi SAW, baginda bersabda, innahu kana harisan liqatli akhihi, sesungguhnya yang dibunuh itu sebenarnya berhasrat untuk membunuh saudaranya. Maknanya selangkah lebih awal A telah bunuh B, pembunuh.
Mungkin 2 langkah awal B akan bunuh A pun. Justru al-qatil wal maqtul finnar. Jadi kata ulama, apa yang dipanjatkan oleh kata-kata Habil, ma ana bibasitin, tidaklah aku juga hulurkan tangan untuk bunuh kamu. Inni akhafullah rabbal alamin, aku wahai abang takut kepada Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Takut kepada Allah, takwa kepada hindari hamba daripada kemaksiatan, daripada sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Ayat 29, wahai abang, katanya Habil adik, inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika. Jika abang bunuh saya hasrat, saya mahu abang akan kembali bawa juga bi ismi segala dosa-dosa saya, wa ismi kan dosa abang. Fatakuna, maka jadilah abang min ashabina, daripada penghuni neraka. Wa zalika, demikianlah jazaa'ul zalimin, balasan orang-orang yang zalim. Di sini timbul lagi satu soalan, rahmatullah. Adakah pembunuh menanggung dosa seluruhnya yang dibunuh? Contoh, A, B. B ni pembunuh, B bunuh. A dan B. B bunuh A. B bunuh A. Adakah segala dosa A ditanggung oleh B? Dua pendapat. Satu kata ulama, tidak. B bunuh A, hanya dosa bunuh saja ditanggung oleh B, sama ada dosa yang lain, minum arak, berjudi, mencuri contoh, A lakukan, A yang tanggung. B hanya menanggung dosa bunuh sahaja. Satu. Pendapat kedua menyatakan tidak. B akan menanggung segala dosa-dosa A. Kenapa? Tuan-tuan rahimakumullah, di sana banyak hadis-hadis Nabi SAW mengumpat contoh. Qazalimah seorang kepada seseorang, lebih-lebih dalam pembunuhan, mengumpat, maka amal kebajikan B akan dihantar kepada catatan amalan A. Bila mana dah habis dah amalan B, maka akan diambil segala keburukan dosa A masuk kepada catatan amalan B. Justru benarlah apa yang Habib menyatakan, wahai abang, inni uridu an tabu'a bi ismi, aku ingin kamu akan bawa pulang jumpa Allah bi izni segala dosa-dosa saya. Wa ismika, dan dosa kamu memanglah kamu wahai abang tanggung. Apa yang kamu buat, kebaikan, keburukan, kamu sendiri yang bawa. Tapi segala dosa aku, bi ismi dosa aku, kamu abang akan menanggungnya. Maka jadilah kamu abang di kalangan penghuni neraka. Yalah, di sini tu rahimakumullah, betapa nasihat, pesanan yang begitu sekali daripada adik kepada abang. Kenapa melibatkan bunuh ni dosa yang terlalu besar. Ayat 30, dorongan hawa nafsu yang ada pada diri Qabil, si abangnya, membuatkannya, wahai mak, apa yang berlaku? Fatawwa'at lahu nafsu qatla akhihi. Dorongan hawa nafsu yang membuat daripada dalam diri Qabil abang, membuatkannya qatla akhi, nak bunuh adiknya sendiri. Kesudahannya faqatalahu, maka qatala, telah bunuhlah Qabil hu, balik kepada Habil. Faqatalahu, maka Qabil telah bunuh Habil pun. Tanpa fikir panjang, adiknya dibunuh. Fa asbaha minal khasirin, maka jadilah Qabil di kalangan orang-orang yang rugi. Dah lama dah dia nak cari masa yang sesuai nak bunuh adiknya Habil. Bila mana satu riwayat dalam Ibnu Katsir pun dah sebut, ayahandanya Nabi Allah Adam pergi ke Mekah. Saat inilah diguna oleh Qabil untuk bunuh adiknya Habil. Dan berbagai cara telah digunakan. Dia tolak, dia pijak, dia tampar, dia tarik tangan. Macam-macam cara. Tak mati. Kenapa? Tidak pernah berlaku sebarang kematian. Nabi Allah Adam, Hawa alaihissalam, Qabil, Iklimah, pasangan dia, Habil, Labudah, pasangannya yang agak huduh dan sebagainya. Jadi, Qabil, kisnya minta maaf.
dia tidak diberi kebenaran, tak boleh kahwin dengan kembar. Dia yang cantik syariat daripada Allah untuk mengahwini kembar adik dia, labuda yang agak huduh. Dia tak boleh nak terima. Bawa kepada hasad dengki, bawa kepada pembunuhan adik dia. Faqatalah. Disebut juga, dia fikir, satu malam dia tidur, Iblis datang dalam mimpi dia. Apa yang kamu fikir? Saya fikir macam mana nak bunuh adik saya. Jawab Iblis, terlalu mudah. Saya ni dah habis cara dah buat untuk bunuh adik saya, tak mati-mati pun. Kamu ambillah batu yang besar, hampak di atas kepalanya. Jalan diberikan oleh Iblis, laknatullah. Esok harinya dia sedar, tengah hari dia cari adik dia di padang dengan ternakan dia kibah biri-biri. Tengok adik dia tertidur, lena. Tengah hari di bawah sebatang pokok. Tanpa fikir panjang, Qabil ambil batu besar, hampak di atas kepala adik dia, meninggal. Dia kejut adik dia. Dek, bangun dek. Bangun, bangun, bangun. Meninggal dah kawan tu nya, adik dia. Bangun. Balik rumah, jumpa dengan Hawa AS, bonda. Adikmu gimana? Ada kat padang tu. Tahu tidur tak bangun-bangun pun. Tapi darah keluar. Terkejut Hawa AS datang ke padang. Masya Allah. Apa yang kamu buat dengan adik kamu ni? Saya ambil batu je. Empat atas kepala. Kamu bunuh adik kamu. Bunuh? Apa makna bunuh? Dia pun tak tahu bunuh apa dia. Tak pernah berlaku sebarang pembunuhan. Disebut dia telah pikul adik dia sepanjang hari. Sepanjang hari. Bukan sepanjang bulan. Orang manusia ni mati satu hari walaupun ada menyatakan sebulan. Minta maaf, tak masuk logik akal sebulan dia pikul jenazah adik dia. Disebut dalam kitab saya baca, sepanjang hari, separuh hari dia pikul adik dia, pusing kampung. Macam mana nak ke bumi jenazah adik dia. Akhir sekali 31. Faba'asallahu ghuraban, wahai Muhammad, dan Allah Ta'ala telah mengutus ghuraban, seekor gagak. Ya bahasu fil ardi, gali tanah. Liyuriyahu kayfa yuari sawata akhihi, untuk perlihatkan kepada Qabil, duduk seketika termenung di jenazah adik dia, tengok gagak gali tanah, cakar tanah, untuk diperlihatkan bagaimana nak ke bumi jenazah adik dia. Qal, berkatalah Qabil, wahai Muhammad, ya wailata, aduhai celakanya aku. A'ajaztu an akuna misla hadzal, betapa bodohnya aku, lemahnya aku, bagaimana seekor gagak pun, binatang burung ni pun pandai juga naluri dia untuk kuburkan kambuh mayat bangkai kawan dia. Fa'uwa dia sawata akhi, untuk aku juga kebumikan jenazah adik aku. Fa'asbaha, maka jadilah ketika itu Qabil minan dan dibi di kalangan orang-orang yang menyesal. Muslimin rahimakumullah. Sebut tentang bunuh ni. Bunuh di antara perkara yang diharamkan dalam Islam dan merupakan dosa besar. Apa hukum bunuh orang yang beriman dengan sengaja? Apa hukum, apakah balasan bunuh orang yang beriman dengan sengaja? Orang Islam dia beriman, apa hukum? 5 risiko. 1, baginya Jahannam, kekal di dalamnya, murka Allah, laknat Allah, disediakan azab yang besar. Kita buka surah An-Nisa ayat 93, muka surat 93. Saya ulangi, surah An-Nisa ayat 93, muka surat 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Sadaqallahul azim. Wahai Muhammad, barang siapa yang membunuh seorang yang beriman, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, dengan sengaja, fajaza'uhu, balasannya jahannam,
neraka Allah. Khadidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiba alaihi, murka Allah atasnya. Wa la'anahu, laknat Allah. Wa a'dalahu azaban azimah. Bunuh orang yang beriman dengan sengaja. Sebulan dua ni perkabaran banyak berlaku pembunuhan. Arahkan pembunuhan, dia yang bunuh orang. Kita dilarang untuk bunuh orang. Di dalam surah Al-Isra ayat 33, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Kamu tidak boleh membunuh satu jiwa tanpa hak. Maknanya jikalau dia bunuh, bolehlah dibunuh balas, katakan. Bunuh orang Islam, dosa besar. Lebih-lebih lagi bunuh diri. Bunuh diri juga, waliyazubillah, terlalu besar dosa. Apa hukum sembahyang jenazah di atas orang Islam yang bunuh diri? Orang Islam bunuh dia, apa hukum sembahyang jenazah? Ustaz, contoh jiran saya Ustaz, baru sejam lepas Ustaz, heboh gantung di dalam bilik Ustaz. Islam Ustaz, tapi masjid surau ni tak nampak pun dia. Tapi dia orang Islam Ustaz. Boleh atau tidak saya nak sembahyang jenazah ke atas jiran saya orang Islam yang bunuh diri, gantung dalam bilik dia? Tuan-tuan perempuan, ittifaq ulama menyatakan kita sebagai orang Islam, dan bila mana kawan kita juga Islam Zahiriyah, dia mengucap fardu kifayah untuk kita mandikan dia, solatkan dia, kapankan dia. Ustaz, dia bunuh diri dia dengan Allah. Dia bunuh diri dia dengan Allah. Kita sebagai orang Islam, fardu kifayah sempurnakan. Wajib fardu kifayah. Jika tidak dibuat, seluruh kampung berdosa. Dalam kampung ada 400 orang, 40 orang, 30 orang buat, sudah memadai. Fardu kifayah. Pun begitu, tuan-tuan rahimakumullah, baginda sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis daripada Imam Bukhari rahimahullah, maaf saya Imam Nasa'i, hadis daripada Samurah, anna rajulan qatala nafsah, dinyata pada baginda, ya Rasulullah, seorang laki-laki telah bunuh diri pun. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa amma ana fala usalli alaih. Adapun aku, sabda baginda, tidak solat jenazah atasnya pun. Nabi tak sembahyang jenazah. Dalam hadis ini kata ulama mengisyaratkan betapa besarnya dosa bunuh diri, baginda tak solat jenazah. Pun begitu, baginda tak larang sahabat untuk solat jenazah. Bunuh diri dosa besar. Satu hadis pada Imam Bukhari rahimahullah, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, kana fi man kana qablaku, wahai sahabat, pernah berlaku umat sebelum kamu, rajulun, seorang laki-laki, jurhun, cedera parah, fajazi'a bihi fa aqadha sikinan, dia tak tahan sabar, dia telah ambil pisau. Fahazza bihi yadah, baginda dalam hadis menyebut dia telah kelar pergelangan tangan dia. Faraqa ad-damu, darah mengalir keluar, hatta mata, bawa kepada kematian dia. Qala Allah Ta'ala, dalam hadis kursi ini Allah Ta'ala berfirman, badarani abdi binafsi, hamba aku telah segerakan kematian dia. Haram tu alihil jannah, aku telah haramkan syurga aku ke atas dirinya pun. Waliyazbillah. Seolah-olah hamba ni sepatutnya tak mati lagi, tapi dia telah segerakan, badarani abdi binafsi, hamba aku telah segerakan kematian dia. Haram tu alihil jannah, aku haram syurga untuk dirinya pun. Betapa besarnya dosa bunuh diri. Waliyazbillah. Apa yang berlaku di kita di Malaysia, khususnya minta maaf di Kelantan, akhir-akhir tahun lepas,
kenipisan iman umat Islam hari ini, kejahilan mereka. 3-4 orang perempuan nak bunuh diri, lompat terjun jambatan Sultan Yahya. Seorang laki-laki penjawat awam minta maaf, terjun sungai. Sebelum tu letak lagi nota dalam gagang motor, selamat tinggal anak-anak dan isteri. Waliyahzubillah. Tanpa rasa takut dengan Allah. Bagi mereka, bunuh diri sesama masalah. Walhal lagi besar masalah. Murka Allah menanti mereka. Nyawa ni milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bunuh diri, dosa besar. Banyak hadis-hadis Nabi SAW. Wa man qatala nafsu bi syai'in, siapa yang bunuh dengan sesuatu, uziba bihi yaumal qiyamah, maka dengan cara itu juga dia diazab di dalam neraka. Jikalau dia terjun bangunan, dia minum racun, dia ambil senjata bunuh diri, maka seperti itu juga dia akan buat di dalam neraka Allah. Walau dia tidak akan mati pun. Dan kisah yang kita baca, pembunuhan Qabil yang dilakukan oleh Qabil terhadap adiknya Habil. Kisah apa minta maaf? Kisahnya dia tak dapat terima untuk mengahwini kembar dia. Nak kahwin dengan kembar adik dia yang agak huduh. Hasad dengki bawa kepada pembunuhan. Ulama menyatakan akan tiba masyarakat akhir zaman sengketa di kalangan adik-beradik. Waliyahzubillah, pembunuhan juga berlaku demi merebut wanita. Ada hamba minta maaf di sana, A berkawan dengan B perempuan. Mereka bercinta, katakan. Beberapa bulan B ada pasangan lain. Kata A, kamu kahwin dengan aku. Jika kamu tak kahwin dengan aku, siapa-siapa saja tidak boleh dengan kamu pun. C nak kahwin, aku akan bunuh C. D nak kahwin, aku akan bunuh D. Bukan kamu, wahai B pun, aku akan bunuh pun. Ini yang berlaku. Qabil bunuh adiknya sendiri, mengajar kita, umat Nabi SAW. Khususnya kenapa? Riwayat seluruh dosa-dosa dilakukan oleh umat-umat sebelumnya, terkumpul dilakukan oleh umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah hindari kita daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Berjalan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, yang baik daripada Allah. Dan sama kita panjatkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.